Selamat sejahtera. Selamat sejahtera bang. Saya Suman Sivan bang Ya, buka lampu je. Suman Sivan. Okey. Indian Suman Sivan. Ya? Indian Ya, saya Tamil bang ya. Okey. Bro, okey pun. Daripada mana? Umur berapa? Saya daripada Jelebu bang. Daripada Jelebu Negeri Sembilan. Okey. Saya seorang aktivis. Okey. Jelebu Yang umur saya 27, tinggal di Jelebu Negeri Sembilan. Okey, Jelebu Negeri Sembilan. Okey, brother. Yes. Apa cerita tu? Saya nak bagi sedikit pendapat apa yang saya lihat daripada kerajaan hari ini bang Okey. Saya izin kasih panggil abang bang Boleh. Ya. Bila saya lihat bang, hari ini kerajaan sedang membina satu naratif yang buruk pada keseluruhan pembangkang ataupun rakyat. Ya, itu pertama bang Sebab apa bang? Bila saya tengok bang apa yang dibangkitkan berkaitan dengan ekonomi negara bang Sebelum ini PMS kita kata pembangkang kacau sampai pelabur takut nak masuk. Lepas tu dia tuduh orang kaya, lepas tu dia tuduh orang miskin. Sebagai rakyat bang, sebagai rakyat di Malaysia bang, tak kisahlah apa bangsa, sebab saya berpegang teguh dalam perlembagaan. Ya, berpegang teguh dalam perlembagaan, dalam perjanjian-perjanjian perlembagaan. Sebab apa bang? Saya lihat dia punya naratif ini sedang memburukkan keadaan semasa lagi bang. Sebab apa bang? Benda yang tidak ada diada-adakan, seolah ada orang yang tak suka kerajaan ini membuat satu kerja buruk. Sebenarnya dia itu yang canangkan bulan 8 dia akan ada kerajaan baru, sedangkan Perikatan Nasional ataupun pembangkang pun tidak buka mulut bang berkaitan dengan isu itu. Tapi hari ini dia membina satu sensitiviti yang membicarakan tentang apa yang terjadi untuk dia ni keseluruhan pada rakyat. Sebab rakyat di sini bukan keseluruhan bodoh bang Minta maaf saya cakap, bukan keseluruhan rakyat di sini bodoh bang. Sebab saya sendiri membaca banyak berita-berita berkaitan dengan polisi government, dan saya masih menunggu apakah dasar ataupun garis panduan 3R yang mereka katakan. Sampai hari ini tidak ada satu garis panduan bang. Mereka kata ini tak boleh, itu tak boleh. Dalam garis panduan itu mereka tak letakkan satu syarat apa yang boleh dibicarakan. Dan saya pernah buat satu video, kalau orang Melayu tak bicarakan tentang orang Melayu, kalau orang Islam tak bicarakan tentang orang Islam, kalau orang India tak bicarakan tentang orang India, orang Cina tak bicarakan tentang masalah dia, siapa yang perlu bicarakan bang? Dia seolah-olah menyekat satu kebebasan rakyat bersuara dalam perkara 10, dan mereka mengatur rakyat untuk mengikut acuan kerajaan yang sedia ada. Itu satu kesalahan bang. Mereka telah melangkaui satu pendapat yang untuk keseluruhan rakyat. Dan satu lagi bang, saya tak boleh nak terima sampai hari ini seorang menteri yang berpegang pada Aktah 588 iaitu Fahmi Fadzil buat TikTok bang. Lepas tu dia ukur rakyat bang. Apa benda bodoh yang sedang terjadi hari ini? Saya tak faham bang. Sebenarnya betul bang. Sebab apa bang? Dia menteri, dia bawa akta. Sebab bila dia buat TikTok, di situ melibatkan cyber security bang. Sebab dia pegang akta MCMC. Tak bolehlah dia bagi satu kenyataan sebarangan, sebab melibatkan keselamatan negara. Betul tak bang? Dalam sejarah bang, saya lihat ini yang pertama seorang menteri yang paling bodoh. Dan saya pun bergelarkan ini adalah kerajaan scammer bang. Betul. Kerajaan scammer. Sebab apa? Dia kata isu Felda lah bang. Saya ambil sedikit isu Felda bang. Bukan nak berpolitik. Dia kata itu adalah dia yang buat dasar itu. Sebab apa? Parlimen punya handset dah ada bang. Berkaitan apa yang sebelum ini kerajaan buat. Dia nak bodohkan kerajaan tak boleh bang. Dia nak bodohkan rakyat tak boleh bang. Hari ini saya sebagai rakyat, saya menilai setiap perkara, setiap gerakan melalui akhbar-akhbar yang dikeluarkan. Dia tak boleh nak tipu bang. Sebab baru ini pun saya baca surat khabar The Age bang. Itu adalah satu surat khabar ekonomi. Di situ mereka katakan apa bang? Can things get any worse in 2023? Sebab apa? Naratif yang PMS ini bawa melibatkan kedaulatan negara, keselamatan negara. Kita faham bang, dia nak hapuskan rasuah, satu tindakan yang paling bagus. Kita setuju. Betul. Tapi tak perlu diperbincangkan, dicerakinkan dalam setiap pentas bang. Sebab apa bang? Dia mewakili negara tau. Dia bukan mewakili parti politik. Hari ini saya lihat apa yang kerajaan bawa, dia mewakili parti pembangkang dan kerajaan.
Dan dia buat satu penilaian berkaitan dengan harga barang. Saya tak boleh terima bang. Ya, saya tak boleh terima sebab apa? Sebab tak tahu di mana mereka kaji. Mereka kaji. Dia tak tahu di mana mereka kaji. RM20 tongges mana ada bang? Saya nak beli bang. Tolong beritahu saya please. Saya nak beli bang. Saya nak beli sangat. Ya, itu saya katakan itu adalah kerajaan scammer dan mereka tidak mengaku apa yang mereka buat itu kesilapan. Itu yang kita mahu. Kita nak satu kepimpinan dalam politik ataupun dalam kerajaan yang berani bercakap, berani bertindak bang. Macam apa? Saya salah seorang yang mengidolakan Tun Dr. Mahathir. Saya banyak membaca pasal Tun Dr. Mahathir, dasar-dasar berkaitan dengan apa yang Tun M buat. Itu sangat-sangat berkesan bang untuk negara bang. Sampai hari ini bang. Dan saya pun salah seorang penasihat jualan di Proton Senawal. Saya nampak bang, apa yang Tun buat 30 tahun lepas, hari ini pun kita nampak bang kesan yang dibawakan dalam dasar ekonomi negara. Tetapi apa yang saya tak nampak lagi bang, blueprint ataupun dasar ekonomi daripada kerajaan Madani tak ada lagi bang. Saya pergi tengok bang, saya bukan tak pergi tengok, kosong bang. Lepas itu bang, apa yang saya lihat, saya tak mewakili mana-mana parti bang. Saya tak berdaftar mana-mana parti. Saya bekerja bebas ya. Saya aktivis yang bebas dan saya salah seorang aktivis di Persatuan Pengguna Islam Malaysia sebagai pegawai penyiasat. Kita nampak benda tu bang berkaitan harga barang. Bila kita lihat bang kita soalkan pasal harga barang. Kenapa diorang tak mengaku bang? Setiap kerajaan ada je bang masalah. Tetapi sebelum ini saya bersuara bang, mereka mengaku kesilapan. Sebelum ini kita ada kekurangan ayam. Ismail Sabri dia menyediakan ayam. Sensitiviti yang dikeluarkan oleh masalah itu diselesaikan dengan cara bagus. Ya, pendapat itu dia boleh terima. Tetapi kerajaan Madani, saya tak nak cakap Madanun lah bang. Saya tak nak melutakan hati siapa-siapa. Tapi di sini kita cuma beza pendapat saja bang. Kita cuma beza pendapat saja. Tapi kita tetap rakyat Malaysia. Tetapi apa yang saya lihat, kamu kena terima hakikat. Ya, kita cakap pasal kerajaan, kamu terima sebagai kerajaan. Bukan kamu terima kita balun parti. Ya, kita pergi ke soal kerajaan, dasar kerajaan, dia pergi tibai dekat parti bang. Itu satu benda bodoh bang. Satu benda bodoh yang diorang buatkan. Diorang tak faham ke bang konsep demokrasi yang sebenar Malaysia jalankan? Ataupun kerajaan ini diorang yang punya. Kerajaan ini diorang kata mandat rakyat. Bila rakyat bersuara, kau ugut. Nak tangkap satu, nak hantar radio kah satu. Dan yang ketiganya bang, dia cakap baru-baru ini siapa yang soalkan berkaitan dengan harga barang akan disiasat. Apa benda ni bang? Ya bang, masalah ni daripada dulu ada bang. Bukan baru bang. Bukan baru bang. Tapi dulu pun kerajaan tak pernah pun buat macam tu. Jadikan satu apa orang cakap macam komunis, sistem komunis dan sosialis yang dibawakan. Dia dalam mulut mencanang Islamik. Adakah bang Islam buat begitu? Ya, kita boleh lihat lah bang sejarah-sejarah Saidina Omar, Saidina Ali, bagaimana diorang menjadi pemimpin yang adil untuk semua masyarakat walaupun dia Yahudi. Itu jelas bang kamu nak kata pasal agama tidak ada masalah bang, tapi kena ikut cara agama, itu penting. Ya, sebab apa bang? Saya lihat hari ini yang jadi gelombang bukan dari parti sahaja, rakyat sendiri dah mula sedar. Sebab apa? Diorang kena scam. Ya, terang-terangan. Ya, minyak tak turun. Ya, dia kata tidak ada jawatan diberikan pada orang-orang tersendiri. Dia bagi juga. Rakyat nampak bang, kita tak buta bang. Kita tak pekak bang. Setiap kali kita tengok berita itulah. Orang dia juga yang jadi penasihat, orang dia juga. Itu yang kita tak mahu. Kita mahu satu kerajaan yang berintegriti dalam bercakap, dalam bertindak dan berani bang. Hari ini saya tengok bang, kepimpinan keberanian ini sudah hilang bang. Sudah hilang. Tidak ada satu pemimpin yang boleh buat perbandingan dengan Tun Dr. Mahathir. Tidak ada seorang pun boleh menandingi. Ya, walaupun kita ada perbezaan, ya, perbezaan dari segi parti ataupun dalam pendapat politik, kita tak boleh menafikan apa yang Tun M buat pada negara bang. Itu penting bang. Ya, sebab apa? Saya lihat yang hari ini mereka buat bila kita soalkan bila kita soalkan berkaitan harga barang, dia kata apa? Kerajaan sebelum ini lagi mahal. Weh bodoh kerajaan Madanun. Saya terpaksa jadi kamu kena faham. Kita bagi tahu hal semasa untuk kerajaan. Yang lepas takkan kau nak pergi korek zaman dinosaur. Gila ke kau? Takkan nak pergi zaman Tun.
Setiap kerajaan ada masalah. Penerimaan masalah itu ataupun sensitiviti macam bagaimana kamu menyelesaikan. Ya, kita mahukan satu kesepakatan dalam kerajaan itu memberi satu keselesaan keseluruhan pada rakyat bang. Bukan untuk keselesaan diri sendiri. Ya, sebab hari ini bang saya tak kenal Sanusi Menteri Besar Kedah. Saya dah mula cari dia dah bang. Saya dah mula cari dia sebab marketing daripada kerajaan terlampau banyak bagi dia free. Ya. Sanusi. Saya sebagai orang waras, sebagai orang yang boleh berfikir bang, saya mula bercari siapakah Sanusi, apa yang dicanang oleh kerajaan, adakah betul, adakah dia tu orang jahat. Bila saya lihat bang, bila saya tengok apa yang Sanusi buat, lebih baik daripada PMS untuk rakyat. Betul. Kalau soal negeri dia, soal ekonomi dia bang, kita lihat dia lagi berjaya bang. Dia lagi berjaya daripada PMS ataupun menteri-menteri kartun yang ada hari ini bang. Menteri-menteri yang sombong, menteri-menteri yang angkuh, dah lah bodoh. Lepas tu bila kamu pandai, kamu ingat orang lain semua bodoh. Itu masalah bang. Dia kena terima bang. Pertama bang, saya tak boleh nak terima satu benda lah bang. Ya, daripada segi penjenamaan kita dah berubah bang. Tapi daripada segi dasar ekonomi tetap kita sama bang. Sebab apa bang? Saya sebagai rakyat, saya mahukan satu kerajaan yang berani ceritakan berkaitan ekonomi. Ya, biarlah orang pembangkang yang ceritakan pasal politik. Ya, sebab kerajaan ni kita yang bagi mandat, itu kamu yang kata. Bila dah bagi mandat, ya, kamu ceritakan pasal perkembangan ekonomi yang akan datang. Apa yang boleh kamu buat sebagai kerajaan? Apa yang kamu janjikan dari manifesto? Siapa peduli kamu tak ambil gaji ke? Kamu ambil gaji ke? Siapa yang nak peduli? Ya, tak orang kisah pun bang. Ya, sebab apa Donald Trump pun dia ambil RM1 pun tak adalah dibuat dalam surat khabar, surat berita semua tak keluar. Ya, dia menjadikan diri dia sebagai populariti. Orang nak bercerita je pasal dia, tak guna bang. Kita bercerita tentang atas dasar apa yang dia sedang lakukan. Baru 8 bulan nak sembang dia dah pernah buat semua segala macam. Macamlah sebelum ini Perdana Menteri kita ini tidak berjasa, tidak memberikan dasar. Kalau dari segi dasar bang, ya, kerajaan Najib Razak banyak dasar yang sampai hari ini Madanun guna bang. Madani pun pakai bang. Berkaitan makanan ramah itu Najib Razak dah buat bang. Makanan satu Malaysia. Saya bukan bodoh bang. Kita duduk Malaysia tak bang. Kita bukan duduk di gua macam penyokong kerajaan hari ini. Ya, kita tak kisah bang. Dari segi hati kamu nak sokong lah. Tapi janganlah membunuh kebenaran. Janganlah membodohkan orang ini tak ada fakta. Bila kita cakap kamu nak fakta, bila kami kata fakta kamu kata fitnah. Jadi di mana kami nak persoalkan? Di mana kami nak bercakap? Ya, bila tak betul tak bang? Kita cakap pasal fakta, dia kata kita fitnah. Bila kita fitnah, dia cakap tak bersakta. Jadi apa yang dia nak sebenarnya daripada kita? Lepas tu kita petikaikan lagi nak tangkap. Bang, nak tangkap. Bang, betul bang. Dia kerajaan Mahadani. Orang sendiri melihat bang. Bukan saya kata bang. Bukan saya tahu bang. Keseluruhan yang menonton video ini pun bukan mewakili mana-mana parti bang. Sebab apa hari ini bang? Yang jadi gelombang adalah gelombang rakyat Malaysia. Sebab apa bang? Seperti mana diorang katakan dalam medan-medan yang besar, seperti nak berperangan, tapi benda tak sampai untuk kita, tak guna bang. Ya, kita mahukan benda yang dicakap sampai untuk kita bang. Ya, kalau tak sampai, buat apa kamu jadi kerajaan? Sebelum ini kamu cerita retorik, fight. Ya, kalau nak cerita pasal Agong bang, dikata Sanusi hina bang. Saya ada 4 laporan polis berkaitan dengan komunis. Ya, ada 4 laporan polis berkaitan dengan DAP yang menghina di mana di Thailand dengan Yumani. Mana ada tindakan bang? Kalau kamu untuk hari ini kamu menuntut tindakan untuk apa Sanusi menghina Agong ataupun menghina raja-raja Melayu, tak adil bang. Sebab apa? Pendirian kamu sebelum ini kamu menyokong sesiapa yang menghina. Hari ini kamu datang nak menuntut. Itu kan satu benda yang jelas rakyat nampak bang. Sebab dia buat banner bang dekat Facebook. Ya, lepas tu Iswadi Mordi menghina Agong. Betul. Tak ada tindakan, tak ada pun tindakan. Ya, dia kena jamin 5,000 je bang. Kenapa dia orang tak ambil tindakan yang betul macam merakyat Manhen? Cuba kalau malah Iswadi Murni tu hari ni kerja dengan Fahmi Fazil. Ya bang. Kita tak nak bang satu kerajaan yang menyalahkan sensitiviti yang keluar hari ini untuk kerajaan lama. Kalau macam ni, dia senang bang. Semua akan tunding jari. Esok kalau ada kerajaan baru pun tunding jari. Kalau nak katakan tunding jari itu adalah untuk kerajaan PH 22 bulan, banyak aset negara kita terjual bang. Dia sampai tabung haji pun nak lingkup. Lepas tu disalahkan orang lain. Salahkan Barisan Nasional. Ingat dia pandai sangat.
Dia ingat dia pandai sangat bang, tetapi dia pun tak pandai. Dia cuma gunakan retorik suara rakyat. Tapi di manakah sekarang rakyat? Ya, yang merungut ini pun rakyat, bukannya parti politik. Kamu janganlah tengok keseluruhan merungut ini adalah parti politik ataupun pembangkang. Ya, bang, kita boleh lihat negara ini negara pengguna bang. Bila negara pengguna bang, kita perlu lihat ini adalah negara pengguna. Pendapat ini adalah atas dasar realiti pengguna bang. Itu penting bang. Tapi dia orang melihat benda ini sebagai politik. Itu jadi masalah bang. Ya, kita tak mahu satu kerajaan. Sebab apa bang? Bila berkaitan dengan perkauman bang, perkauman, dia yang cipta bang. Dia yang buat. 3R tu dia buat. Lepas tu dia yang cerita pasal orang nak tumbangkan dia. Dia yang cerita pasal kerajaan akan berubah bulan 8. Dia, semua tu dia yang cakap. Lepas tu nak menuduh pada orang lain tak boleh bang. Orang lain tak bodoh bang. Orang lain pun ada fakta. Kalau dia kata dia ada fakta, orang lain pun ada fakta. Ya, kenapa nak menafikan, nak menolak keseluruhan sebulat-bulatnya terhadap orang lain? Bagilah peluang. Ya, hari ini kamu sekat perkara 10 video kena ban. Saya punya video pun kena padaman di TikTok, YouTube berkaitan dengan apa isu yang dibangkitkan. Itu saya kata tak adil lah. Bila kamu jadi pembangkang, kamu yang memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak berkaitan dengan negara, perlembagaan. Hari ini mana hilangnya? Ya, bila satu menteri bodoh yang bernama Tiong pergi ke LIA yang melanggar etika integriti seorang menteri yang tidak mengikuti SOP, di manakah pengampunan ataupun dia sendiri tak minta maaf bang? Bila masa Sani Hamzah ini minta maaf, dia cerita pasal ini kerajaan kami, suka hati kami lah, itu di parlimen bang. Dia mewakili kerajaan bang, bukan pembangkang tau bang. Di situ rakyat menilai bang Rakyat menilai bang, rakyat tak bodoh bang. Rakyat bukan tak nampak benda ni. Dia kata dekat parlimen bang. Ya, itu mewakili kerajaan. Kenapa Anwar Ibrahim tak keluar bagi kenyataan? Kenapa Anwar Ibrahim tak turun padang bagi minta maaf? Untuk Sanusi dia tuntut maaf. Kenapa Sani Hamzah ini tak minta maaf? Ya, itu persoalan bang. Itu saya katakan double standard mereka dah wujudkan. Ya, nepotisme dah ada, psikorealisme dah ada, liberal pun dah ada. Lepas tu mencanang di dalam mulut Al-Quran bang. Dia dalam Islam sendiri pun ada tali barut dalam Islam bang. Saya tak tipu bang. Betul. Dalam Islam sendiri, semasa perkembangan itu ada juga tali barut yang ingin merosakkan akidah-akidah Nabi Muhammad. Tapi macam mana dia orang menghalang apa benda yang diserang, dibagi sebagai imbuhan. Mereka halang semua tu bang. Tapi hari ini mereka yang halang sendiri. Lepas tu salahkan pembangkang, salahkan rakyat. Tak boleh bang. Kita tak mahu bang. Kita tak mahu satu kerajaan yang melihat sensitiviti itu sebagai politik. Saya lihat sensitiviti itu sebagai masalah rakyat bang. Ya, dulu kita ada pandemik bang. Ya, satu global bang benda itu dirasai satu global. Ya, bila hari ini kita dah keluar daripada pandemik, kita dah stabil daripada segi ekonomi, pengeluaran import semua dah masuk. Ya, di manakah dasar? Ya, kenapa masih lagi tak stabil? Kamu jangan cerita pasal orang kaya, orang PH semua kaya. Itu yang Safiyuddin cakap. Orang PH semua cerdik pandai, diorang berduit. Ya, yang macam kita ni cerita berduit, yang susah nak mencari makan ini, bagaimana kamu selesaikan masalah? Ya, tak boleh lah bang. Setiap kali nak kita yang menanggung masalah yang diorang buat, tak boleh. Ya, kena terima bang. Hakikat apa yang saya nak kata bang, mandat yang diberi perlu menjadi sandaran pembaruan, bukan jadi sandaran balas dendam ataupun mengambil sensitiviti, membantai pembangkang ataupun rakyat yang tak bersalah. Apa salah pembangkang? Cuba nyatakan. Kalau ada masalah mahkamah, biarlah mahkamah yang selesaikan. Hari ini dia tibai pasal Jannah Bina Wabah. Saya boleh setuju, memang ada masalah rasuah itu. Biar mahkamah yang tentukan. Jadi 47 kes LCS daripada 9,000 jadi 11 bilion. 9 bilion jadi 11 bilion. Kenapakah bodoh sangat? Jalan 5 biji jadi 4. Ya, bang bayangkan bang, abang beli 5 biji dah diturunkan 4, lepas tu kos naik tinggi 2 bilion lagi ditambah. Kan bodoh tu bang. Dulu kamu yang kata ada rasuah, ada ini, ada itu. Hari ini di mana? Ya, di mana kamu punya suara? Ya, kita nak macam tu bang. Kamu kata integriti, kamu kata jujur, amanah, perlu beretika dalam berpolitik. Di manakah etika kamu? Di manakah pendapat yang kamu lontarkan sebelum ini? Bila kita tanya dia balik, dia bawa abang punya video lama-lama, orang lain punya video lama-lama, dia tag kita. Kau tengok dulu Lokman ada cakap macam tu.
Ini cerita dulu. Ini bukan cerita yang kita cakap pasal LCS sebelum PRU. Sebelum PRU. Tak sampai setahun lagi, Mat. Ya. Kamu tak payah nak goreng rakyat. Rakyat nampak benda tu. Sebab rakyat melihat pekerjaan perpaduan ataupun Pakatan Harapan ini adalah membawa kebenaran. Hari ini, manakah kebenaran kamu yang bawakan? Ya, ini adalah satu pendapat peribadi saya, bang, yang saya melihat daripada keseluruhan yang terjadi. Sebab menteri bodoh dah ada, menteri-menteri yang TikTok, bang. Saya katakan Fahmi Fadzil, dia dah sekat, dia dah tangkap, no problem. Sebab ini hak bersuara saya, bang. Apa dia besar sangat? Negara ini bukan bapak dia punya, bang. Negara ini, perlembagaan ini bukan dia yang punya. Betul. Ya, bang. Ya, kita ada hak bersuara, bang. Dalam perkara 10 jelas, bang. Kita dalam rakyat Malaysia ada hak bersuara. Dan kita pun tidak usik mana-mana sensitiviti. Kita ceritakan kelemahan yang ada untuk kerajaan hari ini. Kamu jangan buat satu kerajaan macam kerajaan ini ataupun negara Malaysia ini bapak kamu punya. Negara ini diberi mandat untuk rakyat. Rakyat nak pilih siapa, pilih lah. Rakyat nak pilih undi Pilkada Nasional, Perikatan nak menang besar-besaran, itu terpilih, terpulang pada rakyat. Kamu tak boleh nak menghalang. Kamu kena gunakan strategi yang bijak tanpa ada masalah yang kamu timbulkan. Kamu timbulkan masalah, kamu menyelesaikan masalah. Jadi, kamu nak katakan pembangkang salah. Pembangkang tak berkualiti. Saya tengok hari ini pembangkang ada yang berkualiti, bang. Saya sendiri melihat di Parlimen, bang, Menteri Kuantan, bang. Menteri Kuantan yang perempuan itu, bang, YB itu sangat steady, bang. Dia punya pendirian berkaitan dengan sistem kesihatan terhadap begitu bagus, bang. Begitu saya sokong sebab dia bawakan peranan untuk kesejahteraan, keselamatan ataupun kesihatan negara. Begitu yang kita mahukan, bang. Bukan keseluruhan. Kalau daripada pembangkang bodoh tak apa, bang. Tak ada masalah, bang. Tapi kalau dari segi kerajaan pun bodoh, siapa lagi rakyat nak percaya, bang? Suman. Padu, you punya ulasan ni padu. Betul, benar, tepat. Memang padu. Terima kasih. I nak tanya soalan dengan you. Baik, baik. You kenal Anwar Ibrahim ni. You tahu PMX ni kan? Okay. Tahu. Hari ni rakyat nampak. Rakyat nampak apa yang cakap ni. Rakyat nampak, rakyat rasai. Daripada Melayu ke Cina ke India ke, semua sama. Tetapi kita ada satu isu yang besar. Isu yang besar bahawa kita ni suka ataupun tidak suka, apabila pergi dengan pilihan raya, dia pasti akan melibatkan perkauman. Apa yang cakap tadi tu? Punya negara, bang. Ya, bagi jap. Apa yang cakap tu saya setuju. Tapi negara kita ni tak boleh elak. Bila pergi pilihan raya, mesti akan ada isu perkauman yang dimainkan. Jadi sekarang ni dia orang dah mainkan 3A, 3A, 3A. Naratif dia ekstrim, gelombang hijau, macam mana Linggo Aing cakap apa semua. It's okay. Sekarang ni dah nampak dah dia mainkan naratif ekstrim, gelombang hijau ekstrim, perkauman. Sampai banyaklah perkara-perkara yang mana kalau tengok naratif dia adalah gelombang hijau. Perikatan Nasional ni resis, ekstrim, macam-macam. Okay. Tetapi rakyat macam you dah yakin banyak kaum Cina, kaum India dia tak makan. Maknanya sudahlah. Kita tahu you gagal. Kerajaan Madano ni gagal. Kerajaan Madano ni gagal mengurus ekonomi dan sebagainya. Tetapi I bimbang menjelang pilihan raya nanti, mereka ini akan mencetuskan isu perkauman yang lebih besar. Dan kita pun tahu Suman, sekarang hari ini betul kita tahu kerajaan ni gagal. Tetapi kaum India, kaum Cina, I tahu. Tetapi bila timbul isu perkauman yang panas, sudah pastilah apa yang you cakap tadi tu, orang dah lupa dah. Orang dah lupa dah. Apa yang cakap tadi, orang dah lupa dah. Jadi bagaimana kita nak mengatasi perkara ni, terutama bagi masyarakat India dan masyarakat Cina? Sebab onsite orang Melayu kalau kita tengok, kita okey. Kita orang sekarang nak menyatukan Melayu je. But untuk kaum Cina dengan kaum India ni, sekarang macam cakap, betul lah, setuju, ekonomi teruk apa semua. Tetapi kalau ada isu perkauman yang besar ditimbulkan, sebab mereka ni you pun tahu, PS perlukan undi Cina dengan undi India. Malay dia perlukan 20% je sebenarnya. Jadi sekarang ni kalau Cina dengan India macam you tak sokong dia orang, kat mana dia orang nak menang? Dia orang tak boleh menang. Jadi akan ada isu yang dimainkan. Jadi macam mana kita nak mengatasi perkara tu? Yang ini you kena bantu. Macam mana nak mengatasi bagi Cina dengan India ni supaya tak terlibat
tak termakan dengan apa yang dimainkan oleh kerajaan Madano ni. Tapi bang, hari ini bila saya lihat bang, berkaitan dengan apa yang abang katakan, persoalan abang bang, yang pasal refis, pasal perkauman, orang India, orang Cina di Malaysia sebenarnya sudah melihat benda ini, yang naratif yang dibawakan oleh kerajaan Madani. Mereka dah lihat bang, sebab saya sendiri melihat ya, orang-orang di TikTok, baik Cina baik India, mereka dah bagi pendapat, mereka dah fed up dengan sistem yang dibawakan oleh Madani. Dia kata lain, dia buat lain. Ya, dia bukan menipu ataupun jadi scammer untuk Cina dan Melayu, untuk Melayu saja tau. Dia jadi scammer untuk Cina, dia jadi scammer untuk India. Ya, bila saya katakan kerajaan scammer itu orang faham lah bang, menipu lah. Ya, menipu segala macam. Ya, lepas itu mereka claim mereka itu bagus. Ya, orang Cina, orang India benda tu dah nampak dah bang. Saya pun dah nampak, sebab saya bukan pro mana-mana parti bang. Saya boleh bagi satu pendapat yang begini. Bermakna saya boleh nampak, orang lain pun boleh nampak bang. Saya Suman, dia macam ni. I bagi tahu kat you. Sekarang ni betul, you cakap tu betul. Betul semua, Cina dengan India apa semua nampak. Tetapi bila datang pada isu perkauman, dia akan pergi kepada kaum. Sebab contoh, I bagi contoh. Melayu, you tengok Melayu. Bila ada isu yang melibatkan bangsa dan agama, dia orang akan unite. Dia tak kira parti apa pun. Sama juga saya rasa masyarakat India, masyarakat Cina, saya rasa sama juga. Ini memang dalam diri kita masing-masing setiap kaum. Jadi hari ni ramai Cina dengan India macam you. Dah nampak dah kerajaan ni gagal. Tetapi bila datang isu perkauman, ini yang dibimbangkan. Bimbang, dah tak nampak dah yang kegagalan ni. Lebih kepada kaum, lebih kepada kerajaan ni. Sebab saya bagi contoh Hinraf. You pun tahu Hinraf. Macam mana Hinraf tu keluar, siapa di belakang Hinraf. You tengok bersih, you tengok, you boleh nampak. Contoh, okay, brother, you berapa umur tadi? 27 bang. Okay, brother, I umur 40 tau. Sepanjang I hidup dan I kaji, I tengok macam-macam benda, belum pernah ada lagi orang Melayu pergi menyerang rumah ibadat orang lain. Never. Tak pernah. Tetapi 2018 ianya berlaku di kuil sivil. Tak boleh brain, sebab daripada mereka dulu tak pernah ada orang Melayu pergi menyerang rumah ibadat lain. But that time ada. Jadi waktu itu kaum India unite antara satu sama lain. Okay. Jadi nak berdepan dengan pilihan raya ni, I bimbang kerajaan Madanon ini boleh melakukan sesuatu supaya masyarakat India ini, masyarakat Cina ini, dia dah tak nampak dah tentang kegagalan ni. Sebab apa? Dia memerlukan undi. Ini politik perkauman ni memang dimainkan oleh PKR, DAP lama dah. Jadi kalau perkara tu berlaku, macam mana kita nak cegah supaya masyarakat India ni fokus kepada matlamat ni? Masyarakat Cina fokus kepada agenda yang lebih besar ni, selamatkan negara daripada tangan PMX yang menggagal menguruskan ekonomi ni. Macam mana? Apa yang kita boleh buat? Pertama, kita boleh, macam contoh parti politik pembangkang, mereka boleh perjelaskan apa yang ideologi yang mereka bawakan. Hari ini bang, saya tengok pembangkang ini bukan daripada pembangkang, saya tengok daripada kerajaan sendiri yang bagi marketing free tau bang. Dia cerita pasal perikatan di semua pentas. Ya, bila begitu, orang dah mula cari bang, apa dia ada dekat perikatan. Yang sokong dia tegar bang. Saya bagi tahu dekat abang benda yang jujur bang. Orang penyokong yang paling tegar dalam Malaysia ini adalah PH. Sebab dia orang sanggup berguling di jalan raya dulu bang, pakai baju bersih. Dia orang sanggup bang. Tapi kalau dah hari ini mereka dah jadi kerajaan, mereka pun sanggup buat apa saja bang. Sebab mereka dah sanggup dulu, hari ini pun mereka sanggup. Daripada situ bang, kita boleh lihat mereka pun dah banyak beralih daripada kerajaan ke arah lain. Sebab apa? Disebabkan UMNO telah membuat khianat pada orang Melayu. Saya cakap jujur bang, parti yang diasaskan untuk orang Melayu hari ini tak menyembelahi orang Melayu. Ya, keseluruhan bang. Sebab apa? MIC, MCA pun tak bersama dah. Di situ rakyat Cina, rakyat India dah nampak. Sebab apa bang? Bila komponen yang kuat dalam kerajaan sebelum ini ditinggalkan begitu sahaja, rakyat walaupun sokongan tak banyak, mereka akan beralih sokongan ke Perikatan Nasional secara percuma bang. Itu jelas bang. Mereka akan beralih ke
secara percuma Perikatan akan dapat undi. Sebab apa? Mereka dah khianat ya? Dan saya lihat bang, bila tengok daripada segi politik Malaysia, bila diorang haramkan ataupun sekat orang tidak boleh menggunakan kaum agama, kita punya negara seperti mana saya kata tadi, kita diasaskan dari bangsa, daripada agama. Perkara 3 perlembagaan jelas bang, agama Islam. Apa pula salah bang? Ya, tak salah pun. Awak tengok hari ini PMS cabar Sanusi. Bila Sanusi cabar balik dalam perkara 42, ya, kuasa pengampunan dari raja dicabar balik di mahkamah, mereka koyak. Mereka nak fakta. Bila kata bagi fakta, koyak pula. Tak boleh terima. Itu benda bang, orang nampak bang. Sebab apa? Berita keluar bang Berita keluar apa yang kenyataan Anwar berikan. Apa yang dikatakan siapa kacau dia, ada perubahan sebab itu pelaburan tak masuk. Orang Cina, orang India bukan semua tak baca surat khabar bang. Ya, sebab apa hari ini orang dah cerdik pandai bang. Sebab hari ini kita ada media sosial bang untuk menggambarkan apa yang terjadi pada isu semasa. Dulu bolehlah kau goreng. Ya, sebab dulu tak ada dulu tak ada media sosial. Dulu ada surat khabar saja bang. Hari ini ada media sosial. Rakyat boleh menilai bang mana yang betul, mana yang salah. Kalau dia nak tuduh rakyat tak memilih kerajaan ataupun perpaduan, itu bodoh lah bang. Itu undi rakyat, mandat rakyat. Sebelum ini pun kau nak jadikan kerajaan perpaduan punya lama bang. Rakyat menunggu bang walaupun dah menang. Ya, itu pun satu, sampai Sultan Selangor pun marah bang. Ya, benda itu pun kegagalan. Daripada pemerintahan awal pun kamu dah dapat kegagalan. Ya, bila dah 8 bulan bang lepas tu kamu pergi soalkan kerajaan sebelum ini semua mahal. Kita tak mahu pasal dia tak boleh nak menjaga kan dapat kerajaan. Engkau tak boleh dapat kerajaan, orang tukarlah. Apa pula salahnya? Ya, untuk kamu satu keadilan, untuk orang lain satu keadilan. Mana boleh? Itulah bang. Untuk kamu boleh, untuk orang lain tak boleh. Tapi mereka orang takut. Lain tak masa kamu tak boleh. Suman, mereka takut. Kalau nak masuk orang boleh bagi. Tak boleh dah. Orang lain kamu tak bagi masa, orang pun tak boleh bagi masa untuk kamu. Mereka dah sangat takut sekarang ni. Mereka sangat takut dah. Kan? Tapi tak apa Suman, terima kasih UBC dengan saya. You ada buat live juga? Ada buat live juga? Oh. Ada buat live juga? Saya ada dengar Mah Hussein tu bang. Saya nak terdetik hati saya nak jumpa dia juga sebab saya ada tengok dia punya pendapat juga. Saya nak berdebat dengan dia. Tak payah. Cukup. Orang dah kenal dia, rakyat dah kenal dia, cukup. Sebenarnya bila dia buat mistake lagi banyak, dia buat lagi bagus. Sebab tu hari ni sebenarnya terima kasih. Mistake yang mereka buat ni, dia membantu rakyat untuk lebih nampak, lebih kenal mereka lah. Kan? Tapi tak apa, Suman, terima kasih BC dengan saya. Saya harap you dapat terus bercakap, berkempen. Saya nak minta tolong satu benda. Sebab you 27, you sharp lagi, you banyak lagi you boleh fikir. Selain daripada you cerita apa yang you cerita tadi, you kena cerita juga tentang berkemungkinan perkara-perkara yang mungkin berlaku dalam nak menjelang pilihan raya. Sebab saya kenal Anwar ni, saya kenal PMX ni, saya tahu modus operandi PH ni. Matlamat mereka adalah untuk menang undi. Jadi nak menjelang PRN ni mungkin ada perkara yang membangkitkan isu perkauman yang dimainkan oleh mereka ini untuk menarik undi kaum Cina dan kaum India kepada mereka. Jadi you study sikit, kalau boleh you cakap juga dengan masyarakat India dan Cina yang Melayu ni perkara-perkara yang mungkin boleh mereka lakukan. Sebab apa? Kita kena predict, kita kena cakap supaya bila perkara tu berlaku besok, setidak-tidaknya kita dah berpesan. Dan sudah pastilah yang mendengar tu akan berfikir, ini macam dirancang. Sebab rakyat ramai tak tahu, jadi kita kena educate mereka supaya mereka faham, mereka nampak, mereka tahu. This is politik. This is PKR, this is DAP, inilah kerajaan Madanon. Bang, saya nak bagi satu kesimpulan terakhir. Boleh. Terima kasih atas peluang cakap bang. Terima kasih bang atas peluang abang bagi saya sebab saya lama tunggu nak cakap. Okey. Saya tahu ramai yang sahabat-sahabat lain pun nak bagi pendapat. Last bang, saya minta maaf atas kata-kata yang terkasar dalam bahasa tadi sebab ini realiti bang. Ini realiti sebab saya sebagai rakyat saya mahu melihat kerajaan yang ada keberanian, kerajaan yang ada tolo. Orang kampung cakap ada tolo. Ini kerajaan tak ada tolo, orang tak ada respect, orang tak hormat.
Ini sembang saja, tak ada tindakan. Orang tak mahu bang. Ya, saya mahukan satu kerajaan seperti mana pimpinan Tun Dr. Mahathir. Sebab apa? Dulu dia pucuk Tun Dr. Mahathir, dia nak buat perbandingan dengan Tun Dr. Mahathir. Janganlah buat kerja bodoh. Lah jauh man, jauh, sungguh jauh. Langit dengan dengan tanah rata tau. Mahathir dengan Anwar jadi pembangkang lama. Ya, ini jadi baru jadi kita dah nampak kegagalan daripada kerajaan skamer bang. Saya berpendapat, saya berpendirian dengan satu slogan kerajaan skamer bang. Tak apa bang, daripada segi apa yang saya kata kena tangkap pun tak apa bang. Saya boleh menyatakan kerajaan skamer sebab saya ada bukti yang ini adalah kerajaan skamer. Ada data yang menunjukkan mereka itu skamer. Mereka janji tak apa-apa, tak buat apa-apa. Sebab rakyat sendiri nampak bang, seperti abang kata, macam mana kita nak mempengaruhi orang lain untuk mengundi parti pembangkang. Di situ tak payah bang, tak payah buat kerja banyak bang. Rakyat dah nampak keberkesanan ataupun keberjayaan kerajaan sebelum ini lagi bagus daripada kerajaan yang sedia ada bang. Tak perlu cakap banyak sebab dia sendiri marketingkan berkaitan Perikatan Nasional. Bang, lagi satu bang, saya nak minta kawan-kawan yang ada ini follow saya punya TikTok, YouTube saya, Suman Bang. Sebab apa saya bagi ilmu perlembagaan bang. Saya banyak menceritakan pasal ilmu perlembagaan untuk rakyat faham supaya tak ditipu. Sebab dia orang pegang perlembagaan, dia orang menipu bang. Sebab saya harap bolehlah tengok. You ada buat dalam bahasa Tamil? Saya kurang bang, saya perjuangkan perkara I know tapi you kena buat juga few video dalam bahasa Tamil. You kena buat juga. Ada juga. You kena buat juga sebab apa? Kita nak Tamil, sahabat saya terasa. Tak, you kena cakap jujur. You kena menyedarkan sebab ini realiti dia. Kalau kita tak bercakap jujur, habislah. Sebab macam cakap di perlembagaan 10 tu kan, hak kebebasan bersuara, itu terang-terang lagi ni dicabuli oleh kerajaan Madanon. Terang-terang perlembagaan 10 hak kebebasan. That's why bila kita cakap pasal atas lompat parti tak terikat, out. Sebab perkara 10 tu out. Ahli parlimen berhak untuk memilih sebab dia adalah wakil kepada rakyat. Baik, okey lah Sunan. Terima kasih Sunan. Terima kasih banyak. Kepada yang lain boleh follow Sunan. Baik. Terima kasih pada. Selamat malam. Terima kasih.